Memang cita-cita saya untuk jadi usahawan, tapi kalau tiada diploma, saya tidak dapat meneruskan kerja tu. Pendidikan tu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Paling baik adalah kita harus memulakan dengan menabung. Memang cita-cita saya untuk jadi seorang usahawan. Jadi saya memang sudah bersedia untuk berkuli dengan orang untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat yang sedia ada di Sabah ni. Sampai satu tahap saya rasa saya bersedia untuk menjalankan perniagaan. Di situ saya terus set, okey, saya mesti berjaya. Sejak 2 tahun lalu, kehidupan Muhammad Hairul Izam, Muhammad Yunus semakin menampakkan perubahan. Keputusannya menjadi seorang runner profesional di bawah syarikat e-hailing anak tempatan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Bermula jam 8 pagi, Hairul menunggang motosikalnya dari Inanam, Kota Kinabalu, Sabah menuju lokasi ditetapkan pelanggan. Tugas pengambilan dan penghantaran barang pelanggan menggunakan aplikasi digital amat mudah dikendalikan. Hari ini, tempahan pelanggan hanya di sekitar Kota Kinabalu sahaja. Masa PKP, kita memang akan keluar daerah. Kebanyakan pergi Sepitang, Beaufort, memang luar Kota Kinabalu. Paling mencabar setakat ini pergi Labuan. Labuan kita perlu naik feri, antar motor, 1 biji motor, naik guna feri, balik kita akan naik bas. Contoh satu lagi, saya antar kereta pergi Ladatu, memang makan masa, ambil 8 jam. Saya antar kereta, balik sini saya perlu guna bas 8 jam juga. 8 jam, 10 jam naik bas. Biasanya saya akan tunaikan apa request customer, saya akan cuba sehabis baik, buat yang terbaik. Siapa sangka bantuan kewangan dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN 17 tahun lalu menjadi titik mula kejayaan dirinya yang sekarang. Achmad Nur Ashrul Nur Taib kini seorang pengarah urusan syarikat miliknya sendiri. Berwawasan tinggi, anak muda kelahiran Kota Kinabalu, Sabah ini mencipta aplikasi digital dinamakan Ride Runner, satu-satunya aplikasi e-hailing milik tempatan bagi negeri di bawah Bayu. Mula beroperasi sejak hujung Februari 2020, ia menyediakan kemudahan perkhidmatan runner profesional bagi penghantaran, pengambilan dan pembelian barang serta urusan kaunter. Sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada hampir 2,000 anak tempatan Sabah, sejajar dengan objektifnya memberi pulangan manfaat kepada negeri sendiri. Sekiranya tidak berjaya menamatkan pengajian di Menara Gading, mungkin mustahil bagi anak muda 35 tahun ini menggapai puncak sebegini. Saya terpilih untuk melanjutkan pelajaran di UiTM Sarawak untuk diploma pengurusan pelancongan. Masa itu memang terkejutlah sebab Sarawak yang kita tidak pernah pergi, paling jauh pun saya keluar di luar Kota Kinabalu lah, mungkin Ranau macam tu. Jadi kita tidak pernah keluar daripada kepompong kita masa tu. Dan waktu itu kita memang susah lah, memang sangat susah, kita tidak tahu macam mana untuk ke sana. Jadi bila kita bagi tahu dengan keluarga pun berfikirlah sangat macam mana menampung belanja di sana. Selepas beli tiket kita ada cash dalam 500 lebih lah macam tu. Jadi kita dapat di UiTM kampus Samarahan Sarawak. Jadi bila sampai pergi kampus Samarahan, kami ikut beberapa program lah untuk pengenalan tentang universiti dan sebagainya, dan ada satu slot tu kita ada pihak PTPTN datang di dalam satu auditorium. So pihak PTPTN tu dia memberi penerangan tentang bagaimana memohon PTPTN. Selamat pagi semua. Jadi semua okey? Okey. Sedar dirinya bukan dari keluarga orang senang. Pinjaman penuh sebanyak RM15,000 selama 3 tahun pengajian amat bermakna bagi Achmad Nur Ashrul.
berbekalkan RM2,500 setiap semester. Wang diterima digunakan sebaiknya membiayai kehidupan seorang pelajar. Pada 2015, pinjaman telah berjaya dilangsaikan sepenuhnya. Saya terus terang, saya rasa bersyukur. Tanpa PTPTN memang saya tidak sampai tahap sekarang nih. Saya tidak pernah lupa tuh. Sebab itu saya yang bagi saya rasa boleh bernafas dengan selesa setiap hari semasa di Sarawak. Itu saja. Sebab agak besar tuh, sebab UiTM punya yuran yang kecil, tapi kita ada lebihan yang besar untuk bertahan 6 bulan. 6 bulan bukan alang-alang juga untuk kos dan sebagainya. Jadi setelah dapat pinjaman yang pertama tu, dapat semester pertama, saya mampu membayar yuran, mampu beli barang keperluan untuk menyelesaikan assignment dan juga kerja-kerja di luar kampus dan sebagainya. Dan juga saya mampu menabunglah untuk next semester. Yang semester kedua baru saya dapat beli laptop, beli printer dan sebagainya. So, saya memang guna 100% duit PTPTN tu untuk meneruskan hidup di sana. Bagi saya, kalau tiada duit PTPTN tu memang susah lah, sangat susah. Mungkin saya kena kerja di luar ataupun saya berhenti. Saya balik Sabah, tanam jagung. Pada awal pembabitan bersama syarikat ini, Hairul tidak menyangka dia akan bertahan. Ia berikutan rata-rata pelanggan baharu sukar mempercayai dan menganggap dirinya sebagai scammer. Namun kini semua itu tidak menjadi masalah kerana keadaan syarikat semakin stabil dan dikenali sedikit demi sedikit. Okey, selesai. Beliau seorang yang muda mesra, sangat membantu dan mempunyai seorang yang ada wawasan untuk membantu sekeliling anak-anak muda di sekelilingnya. Masa mula-mula join Retana, memang ada rasa sedikit down, tapi Encik Kasrul dia kasih semangat. Dia bilang kita ada wawasan, percaya ini apps tempatan boleh berkembang. Saya mula berkeyakinan untuk meneruskan. Kampung ni kan apa? Ini dah ajak ni. Alhamdulillah tuan, rezeki lagi tuan. Okey ni tuan. Terima dulu. Bah, aku mau gerak dulu tuan. Okey tuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Misi Achmad Nur Ashrul menjadi penggerak ekonomi sosial setempat semakin nyata. Anak ketiga daripada 5 beradik berbangga dapat membantu golongan memerlukan dengan caranya tersendiri. Kini dia melihat sendiri perkembangan hidup Hairul yang semakin maju. Bayar sana. Saya tidak pasti berapa bayaran, tapi biarlah dia bayar sana. Okey, boleh. Berapa lagi kamu hantar? Sebulan Rana dalam 4,000, 4 hingga 5,000 lah. Jadi 1/4 dari pendapatan Rana, saya akan peruntukkan untuk istri untuk buka kedai. Dulu berniaga dari rumah saja, online, istri online semua. Sudah selama saya join Retana, saya mampu kasih sewa 1 buah kedai untuk istri berniaga. Mula-mula dengan 1 motor, kadang-kadang ada masalah, memang kita akan stuck sana, terhenti untuk buat job. Sekarang ni ada 2 motor, dengan 2 motor, kalau 1 rusak, saya kasih antar bengkel dan guna 1 motor lagi. Memang cita-cita saya untuk jadi seorang usahawan. Jadi saya memang sudah bersedia untuk berkuli dengan orang untuk masuk ke dalam syarikat-syarikat yang sedia ada di Sabah ni. Tapi kalau tiada diploma, saya tidak dapat meneruskan kerja tu. Mungkin saya dapat kerja yang level rendah lah. Jadi sewaktu bekerja di dalam syarikat-syarikat besar ni, saya dapat belajar macam mana menguruskan bisnes, pemasaran, pengurusan pelanggan dan sebagainya.
Dan akhirnya sampai satu tahap, saya rasa saya bersedia untuk menjalankan perniagaan. Di situ saya terus set, okey, saya mesti berjaya. Jadi bila sudah sampai satu tahap tu, kita sudah macam sekarang ni saya sudah sampai tahap di mana kita sudah boleh sukat. Kita boleh ukur kejayaan kita ni. Kita boleh cakap saya sudah bantu 2,000 keluarga, saya sudah bagi peluang pekerjaan lebih daripada 1,000 orang dan sebagainya. Kita sudah pernah bina rumah OKU di Keningau dan sebagainya. Jadi bila fikir balik, tanpa ada sesuatu bantuan semasa di persekolahan tu, saya tidak sampai tahap ni. Bukan satu titik kejayaan apabila kita tidak mempunyai pendidikan. Sebab pendidikan tu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu keajaiban last minute. Di dalam saat-saat yang akhir, kita tidak pasti kita punya situasi di mana. Sediakan payung sebelum hujan. Perancangan kewangan yang baik pasti membuahkan hasil dalam membina masa depan cemerlang anda dan keluarga. Dan pastinya pendidikan sebagai kunci utama. Justru, selaku institusi tabung pendidikan tinggi utama negara, PTPTN berbesar hati membantu para pelanggan dengan pelbagai manfaat menerusi skim simpanan PTPTN. Benar Syirah. Tinggal Tuan, rezeki lagi Tuan. Okey ni Tuan. Terima dulu. Kita sekarang kalau macam di kampung kan, kampung tidak nama. Jadi saya fikir bukan satu titik kejayaan apabila kita tidak mempunyai pendidikan. Sebab pendidikan tu adalah batu asas untuk melonjakkan kita ke satu tahap yang lain. Di sini perlu ada kesedaran lah. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu keajaiban last minute. Di dalam saat-saat yang akhir, kita tidak pasti kita punya situasi di mana. Jadi paling baik adalah kita harus memulakan dengan menabung. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan replika logo sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN di atas launching pad yang disediakan dengan kiraan 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan ini maka secara rasminya sambutan Jubli Perak 25 tahun PTPTN dan Kelab Simpanan Pendidikan dilancarkan. 27 Julai lalu, sambutan Jubli Perak PTPTN dilangsungkan di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid, Kuala Lumpur. Perasmian dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beberapa anugerah diberikan kepada individu terpilih sebagai penghargaan. Capaian di dalam kehidupan. Selain itu, anak muda berwawasan Achmad Nur Ashrul Nur Taib pula dianugerahkan tokoh peminjam berinspirasi berdasarkan kejayaannya memberi pulangan kepada masyarakat. Masa kena call tu, dia cakap tahniah Achmad kerana mendapat anugerah sekian-sekian. Masa tu memang saya rasa sangat-sangat bersyukur. Saya balik-balik ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, di rezeki saya, Alhamdulillah. Saya memang tidak dapat terkata apa-apalah. Ini kali pertama pengalaman saya, pengalaman hidup untuk menerima anugerah. Bagi saya agak besar anugerah bagi diri pencapaian hidup saya. Terima kasih.